Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang ketiga anjuran Surah Al-Ikhlas, Bukit Jelutong Shah Alam, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam bab yang ke-6, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhadhir di dalam rangka menghilangkan kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam berkaitan tentang sumber hukum syarak. Kerana ada sebahagian umat Islam menyangkakan bahawa dalil syarak, yakni sumber hukum syarak, hanya Al-Quran dan Sunnah sahaja. Sedangkan benar, betul, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum syarak, tetapi bukan dua Al-Quran dan Sunnah sahaja. Ada lagi di sana sumber-sumber hukum yang lain yang telah kita sentuh secara ringkas dalam kuliah-kuliah yang lalu. Misalnya ijma', kesepakatan para ulama adalah sumber hukum. Qiyas, iaitu kita membandingkan antara dua perkara, satu ada dalil, ada hukum yang jelas daripada dalil, dan satu lagi tidak ada hukum atau tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hukum. Jadi oleh kerana asas hukum itu didapati sama, sebagaimana ada pada perkara yang ada dalil, ada juga pada perkara yang tidak ada dalil, maka atas jalan qiyas hukum yang sama terpakai. Ada juga yang kita sebutkan sebagai istishab, presumption of continuity, presumption of the preservation of status quo, contohnya, yang even dipakai di dalam undang-undang civil sekalipun, iaitu presumption of innocence. Seseorang yang dituduh melakukan jenayah itu akan dianggap tidak bersalah terlebih dahulu sehinggalah dibuktikan sebaliknya. Kenapa? Kerana asalnya memang dia belum melakukan apa-apa perbuatan jenayah. Bila dia dituduh melakukan satu jenayah, itu satu perkara yang bercanggah dengan posisi asal, iaitu belum melakukan jenayah. Maka atas dasar istishab yang mana tercabang daripada situ kaedah al-aslu bara'atuz zimmah. Jadi dianggap satu perkara, seseorang itu tidak terbeban dengan sesuatu liability, tidak terbeban dengan satu kesalahan, melainkan dibuktikan until proven otherwise, until maknanya sehinggalah dibuktikan sebaliknya. Jadi ada juga istihsan, ada juga masalih mursalah. Jadi kita cuba fokus pada malam ini kepada salah satu sumber hukum yang dirujuk, kalau tidak oleh semua ulama pun dirujuk oleh sebahagian para ulama, ahli-ahli usuliyin, ahli-ahli usul fiqh, merujuk kepada satu sumber hukum yang dipanggil sebagai sadduz zara'i. Kalau dari segi bahasa, sad itu maknanya sekat. Zara'i adalah plural, perkataan jamak kepada zari'ah. Zari'ah ni adalah wasilah, jalan. Jadi kalau kita nak literal definition of sadduz zara'i adalah
menyekat jalan. Cuba kita lihat ya. Kalau dari segi takrif, zara'i adalah wasail ya. Wasilah-wasilah, jalan-jalan. Sementara yang singular, yang mufrad adalah zari'ah. Jadi zari'ah dari segi bahasa adalah wasilah ataupun tariq, ya, jalan yang menyampaikan kepada sesuatu. Sama ada sesuatu itu baik ataupun buruk, ya, yang penting zari'ah itu jalan yang menyampaikan kepada sesuatu tersebut. Dan sama ada ianya dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan. Cuma kebiasaannya telah jadi satu benda yang biasa. Istilah zara'i ini digunakan untuk menunjukkan wasilah yang membawa kepada keburukan. Walaupun asalnya tak kisahlah, oleh kerana wasilah tu jalan, maka jalan yang membawa kepada kebaikan juga boleh disebut zari'ah. Jalan yang membawa kepada keburukan juga boleh disebut sebagai zari'ah. Tetapi apabila disebut dalam penggunaan, biasanya bila sebut zari'ah itu lebih kepada yang membawa kepada yang keburukan atau kerosakan. Misalnya kalau disebut dalam bahasa Arab, hadza min babi saddid dzara'i. Ini adalah daripada sudut menyekat jalan. Maka yang dimaksudkan adalah menyekat jalan yang membawa kepada keburukan ataupun kerosakan. Jadi perbuatan-perbuatan yang membawa kepada keburukan boleh jadi perbuatan itu sendiri pada dirinya itu memang haram. Ataupun perbuatan itu asalnya tidak haram. Perbuatan itu adalah perbuatan yang halal, yang dibenarkan. Tetapi apabila diteliti, perbuatan yang halal tersebut boleh membawa kepada yang haram. Jadi sama ada perbuatan itu sendiri haram ataupun perbuatan itu asalnya halal. Jadi kalau yang jenis yang pertama, yang memang perbuatan itu sendiri haram, memang kebiasaannya memang ia membawa kepada keburukan. Kerana agama ini mengharamkan perbuatan-perbuatan yang kalau kita kaji dan kita teliti, perbuatan-perbuatan itu membawa kepada kerosakan, membawa kepada keburukan. Misalnya apa? Misalnya perbuatan meminum arak. Perbuatan meminum arak itu sendiri hukumnya haram. Dalam masa yang sama, perbuatan itu jelas membawa kepada kerosakan, membawa kepada keburukan. Sebab kita tahu ya, kesan dari minum arak ini adalah mabuk. Berarti orang itu kebolehannya untuk berfikir dengan waras itu terjejas. Oleh itu, manusia ni kan dia jadi elok dengan sebab ada akal. Ya. Akal itu boleh membezakan apa yang baik, apa yang buruk. Tapi dalam keadaan mabuk, fungsi akal tu sudah tidak sebagaimana biasa. Dia tidak boleh berfungsi dengan baik. Maka ketika itu dia mungkin akan melakukan perkara-perkara yang buruk. Mungkin dia akan memukul, mungkin dia akan merosakkan harta benda, mungkin dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menaibkan, yang menjatuhkan muru'ah. Bahkan mungkin juga dia boleh membunuh, membakar dan sebagainya. Jadi perbuatan itu sendiri haram, minum arak itu sendiri haram, dan perbuatan itu juga menjadi zari'ah, menjadi jalan kepada perbuatan lain yang juga haram. Sebab itu dikatakan perbuatan minum arak ini adalah ummul khaba'is, menjadi ibu kepada perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang buruk. Kenapa jadi ibu? Kerana dia merosakkan fungsi akal. Jadi apabila seorang itu sudah tidak boleh berfikir dengan waras, ketika itu dia akan melakukan pelbagai perkara-perkara yang dia tidak akan lakukan sekiranya di dalam keadaan boleh berfikir dengan waras. Ya. Ataupun misalnya kita ambil contoh yang lain, perbuatan yang disebut sebagai qadzaf. Qadzaf itu adalah seseorang itu membuat tuduhan yang jelek lah. Dia menuduh orang lain itu berzina, ya. Sedangkan dia tidak boleh mendatangkan bukti sebagaimana yang sepatutnya. Misalnya dalam kes zina, kita tahu kalau dari segi saksi kena dibawa 4 orang saksi yang adil, yang memang nampak perbuatan zina itu berlaku. Jadi kalau dia sekadar menuduh seseorang itu
sebagai orang yang telah berzina, sedangkan itu tidak dapat dibuktikan, perbuatan itu sendiri haram, membuat tuduhan palsu itu sendiri haram, dan memang ia membawa kepada kerosakan. Sebab kita tahu, walaupun orang yang dituduh mungkin tidak bersalah, tetapi once tuduhan itu telah dilontarkan di depan khalayak, akan ada persepsi yang negatif, akan ada persepsi yang buruk terhadap orang yang dituduh tadi. Kemudian begitu juga perbuatan berzina. Perbuatan berzina itu sendiri haram. Tetapi bukan tetapi bahkan dalam masa yang sama juga perbuatan berzina itu membawa kepada kerosakan, antaranya dari segi zuriat, tak tahu kalau satu orang perempuan nauzubillah berzina dengan lelaki itu, berzina dan dengan lelaki ini, nanti kalau ditakdirkan dia mengandung, tu tak pasti itu anak siapa, dan siapa yang nak ambil tanggungjawab. Jadi perbuatan berzina itu juga boleh membawa kepada penyakit kelamin. Misalnya sekarang ini didapati data-data menunjukkan virus monkeypox, data-data menunjukkan bahawa ianya mudah tersebar melalui hubungan homoseks, hubungan sesama jenis. Jadi perbuatan itu sendiri haram, dalam masa sama juga membawa kepada kerosakan dan keburukan. Maka tidak ada khilaf lah di kalangan ulama untuk melarang dan mengharamkan perbuatan-perbuatan ini, dan bahkan sebenarnya tak tepatlah kalau kita nak katakan itu daripada asas saddu zara'i. Kerana walaupun ada natijah saddu zara'i, tidak dinafikan, misalnya diharamkan minum arak itu menghalang daripada membawa kepada orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merosakkan harta benda, tubuh badan, nyawa, maruah dan sebagainya. Diharamkan misalnya orang itu melakukan perbuatan qazaf yang membawa kepada menjatuhkan maruah, mengharamkan orang itu melakukan perbuatan zina yang membawa kepada zuriat yang tidak jelas, membawa kepada penyakit kelamin dan sebagainya. Tetapi memang diri perbuatan itu telah diharamkan. Tidak perlu kepada asas saddu zara'i sekalipun, memang telah haram dengan dalil Al-Quran dan hadis. Kerana apa? Kerana memang telah diharamkan pada dirinya. Jadi yang kita nak bincang di dalam skop saddu zara'i ini, menyekat jalan kepada keburukan ini, lebih terfokus sebenarnya kepada perbuatan-perbuatan yang asalnya adalah harus dibenarkan, tetapi dalam masa sama perbuatan itu bila kita lihat kemungkinan boleh membawa kepada kerosakan, dan kemungkinan itu adalah kemungkinan yang tinggi, bukan sekadar just a remote possibility, tidak, tapi adalah kita kata ghalabatuz zon, berat sangkaannya, ia akan membawa kepada kerosakan. Jadi itu kita kena lihat. Sekiranya possibility atau kemungkinan ia membawa kepada kerosakan itu adalah satu yang remote possibility, satu yang kita kata kemungkinan yang kecil ataupun jarang berlaku, maka kebaikan itu akan dianggap mengatasi keburukan. Jadi misalnya melihat kepada seorang wanita yang akan dipinang, sebab kita itu disuruh kalau kita itu nak berkahwin dengan seorang wanita, kita lihat, kerana dengan pandangan kita itu kita dapat menilai sama ada kita suka untuk berkahwin dengan wanita tersebut, atau mungkin selepas kita melihat, kita rasa kita tak suka nak berkahwin dengan perempuan yang berupa paras seperti itu. Jadi walaupun ada kemungkinan membawa kepada keburukan, mungkin orang tu tengok, wah cantik sangat perempuan yang dia lihat itu, membawa kepada naik syahwat dan sebagainya, keburukan lah tetapi yang lebih rojihnya, yang lebih kuat adalah kebaikannya. Kerana bayangkan kalau seseorang itu berkahwin dengan seorang wanita yang dia tidak pernah melihat kepada wanita tersebut, tiba-tiba bila dia kahwin, barulah dia lihat, dan dia dapati dia tidak tertarik, hatinya itu tertutup dengan
wanita yang dilihat itu kan akan membawa kepada keburukan, perceraian dan juga satu stigma yang buruk kepada wanita itu, misalnya sejurus selepas berkahwin dan diceraikan oleh suami dan sebagainya. Jadi kemungkinan yang kita kata tadi, keburukan itu lebih tipis berbanding dengan kebaikan. Begitu juga misalnya bila orang itu menanam anggur, of course kita tahu memang ada kemungkinan bahawa anggur itu mungkin boleh digunakan untuk membuat arak. Tetapi kemungkinan itu bukanlah satu kemungkinan yang sampai mengharamkan orang menanam anggur. Kerana anggur itu masih lagi termasuk di dalam makanan yang dihalalkan, maka tentulah perlu ditanam untuk mendapatkan anggur. Jadi kalau diharamkan menanam anggur semata-mata kerana ada kemungkinan orang menggunakan anggur untuk membuat arak, maka itu seolah-olah ialah segala sesuatu pun boleh membawa kepada yang haram juga. Even perbuatan ibadah pun misalnya, orang tu pergi bersolat jamaah di masjid, ada possibility membawa kepada riak. Yang mana riak itu satu dosa batin. Tapi takkanlah orang itu dikata dilarang daripada pergi solat berjamaah saddan li zari'atul riak misalnya. Kerana nak melarang dari menghalang daripada dia menjadi riak, tidak demikian. Demikian juga misalnya seorang lelaki apabila dia mempunyai alat kelamin, maka sentiasa ada kemungkinan dia akan salah guna alat kelamin dia untuk melakukan perzinaan. Jadi adakah seseorang lelaki itu misalnya dilarang daripada mengekalkan alat kelamin dia, maknanya dia kena potong, kena buang misalnya supaya dia tidak melakukan zina? Tidak begitu. Kerana yang dikatakan saddu zara'i ini, itu pun khilaf di kalangan ulama. Tidak semua ulama menerima saddu zara'i sebagai landasan hukum ataupun sumber hukum, tetapi sekurang-kurangnya hatta di kalangan para ulama yang menerimanya sebagai sumber hukum sekalipun, mereka meletakkan syarat bahawa mestilah kemungkinan yang membawa kepada kerosakan itu bukanlah mere remote possibility, bukan satu kemungkinan yang samar-samar atau yang jarang-jarang berlaku. Nah, kemudian misalnya tentang iddah perempuan, perempuan yang diceraikan oleh suami ataupun seumpamanya, bila dia ada iddah, kan nak tahu iddahnya dah habis ke belum adalah melalui perkhabaran wanita itu sendiri. Wanita itu yang akan bagi tahu dia misalnya sudah 3 kali haid atau 3 kali suci. Sedangkan memang kalau kita lihat ada possibility bahawa wanita itu berbohong. Dia sebenarnya belum habis iddah, tetapi dia memberitahu bahawa telah habis iddah. Memang ada, tetapi perlu juga ditimbang kemaslahatan bahawa wanita itu yang lebih tahu tentang haidnya, tentang suci dia berbanding orang lain. Sebab ini kan perkara yang khusus tentang diri dia. Jadi tidaklah sampai kita kata oleh kerana berpegang kepada penyaksian wanita itu boleh membawa kepada kita berpegang pada satu penipuan, maka kita tidak berpegang kepada kenyataan wanita tersebut. Tidak. Begitu juga dengan even saksi biasa pun, of course ada kemungkinan saksi itu berbohong. Tapi setelah dilakukan tazkiyatun syuhud, disemak karakter saksi itu, didapati orangnya bagus, bukan orang yang fasik, bukan orang yang suka berbohong dan sebagainya, maka diterima. Sedangkan masih ada kemungkinan bahawa saksi itu berbohong. Tetapi kalau sesuatu perbuatan itu memang kemungkinan besar, most probably akan membawa kepada kerosakan, dan kerosakan itu jelas lebih nyata, lebih jelas daripada kebaikan. Sebagai contoh, menjual senjata bila pada masa berlaku fitnah, yakni
peperangan sesama Islam, ya, sesama orang Islam tapi berperang. Lalu ketika itu kita menjual senjata kepada pihak-pihak yang bertelingkah itu. Walaupun asalnya ini kita tidak bercakap tentang undang-undang negara, dari segi undang-undang syarak, bila orang buat senjata, maknanya senjata itu milik dia. Bila senjata itu milik dia, dia berhak untuk menjual kepada orang lain, kepada pembeli yang berminat. Jadi asal menjual senjata itu dia bolehkan. Tetapi bila menjual senjata dalam keadaan berlaku persengketaan sesama Islam, berperang sesama Islam, maka kemungkinan besar senjata yang dijual itu akan digunakan untuk bunuh-membunuh sesama Islam. Maka di sinilah datangnya peranan saddu zara'i. Dilarang, ya, diharamkan menjual senjata tersebut, walaupun asalnya ia adalah satu jual beli yang halal, tetapi oleh kerana kemungkinan besar membawa kepada yang haram itu lebih nyata, lebih jelas, maka dilarang. Ataupun misalnya menyewakan bangunan, ya, menyewakan bangunan, ya boleh. Tetapi kalau kita menyewakan bangunan kepada pengusaha judi misalnya, maka berarti bangunan kita itu akan menjadi premis kepada tempat perjudian. Maka dilarang. Bahkan ada kalanya benda-benda itu kalau kita lihat 9 tahun lalu, sepertinya tak ada masalah. Misalnya orang yang menyembah berhala, ya, kita tahu berhala itu bukan Tuhan yang sebenar. Jadi kalau kita itu mengatakan berhala ni tak boleh bercakap, berhala ni tak boleh melihat dan sebagainya, yang mengkritik kepada berhala itu asalnya ya tak ada masalah, memang betul pun, ya, batu dan kayu ini tidak boleh melihat, tidak boleh bercakap, tidak boleh mendengar dan sebagainya. Tetapi kalau kita sebut demikian di hadapan penyembah berhala yang nanti mungkin, ya, dia akan rasa marah, lalu dengan sebab kemarahan dia itu dia nanti pula akan mencaci maki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia rasa macam kamu memperlekehkan Tuhan kami, ya, kami sekarang ni balaslah, kami akan maki dan perlekehkan Tuhan kamu. Jadi perbuatan, ya, mencaci kepada sembahan orang-orang musyrik itu menjadi zariah, menjadi jalan mereka boleh mencaci kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dilarang. Ataupun okey, tadi menanam anggur tidak diharamkan, ya, semata-mata kerana ada kemungkinan anggur itu nanti akan digunakan untuk membuat arak. Tapi berbeza dengan menjual anggur kepada pengusaha arak. Memang kita tahu dia ni orang yang biasa membeli anggur untuk dia proses menjadi arak. Lalu kita ni tokey ladang anggur, dia datang nak beli. Ketika itu kemungkinan besar, ya, oleh kerana dia pengusaha arak dan oleh kerana selama ini pun dia akan beli anggur itu untuk memprosesnya menjadi arak, maka kemungkinan besarlah anggur yang dia akan beli dari kita juga akan diproses untuk menjadi arak. Maka ketika itu di sisi, ya, para ulama yang berpegang dengan saddu zara'i, maka itu dilarang, ya, kerana akan membawa menjadi jalan kepada yang haram. Walaupun asalnya menjual anggur tak ada masalah. Kemudian ada jenis yang ketiga, yang mana dia boleh membawa kepada kerosakan dengan sebab disalahgunakan, ya, oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Asalnya perbuatan itu bagus, tapi boleh disalahgunakan. Misalnya berkahwin, ya. Berkahwin itu bagus, ya, satu perkara yang digalakkan, bahkan secara asalnya digalakkan dalam syariat untuk berkahwin. Tapi ada orang menjadikan berkahwin, ya, kalau istilah kita dipanggil istilah kahwin Cina buta, ya. Bila orang tu dah ceraikan isteri dia dengan 3 talak, so dia dah tak boleh lagi rujuk. Kalau baru 1 talak dia masih boleh rujuk, kalau 2 talak dia masih boleh rujuk. Tapi kalau sudah 3 talak dia sudah tidak boleh rujuk, kecuali kalau isteri yang dia telah ceraikan dengan talak bain kubra, dipanggil talak yang sudah tidak boleh rujuk tadi. Jadi isteri dia itu berkahwin dengan orang lain, kemudian diceraikan oleh orang lain,
barulah dia boleh berkahwin semula dengan isteri yang dia telah tolak bain kubra tadi. Jadi mungkin ini istilah orang Melayu lah, dia kata gila talak. Bila dia dah talak 3, dia nak ingin kembali kepada isteri dia, sedangkan dia tak boleh. Kecuali berlaku apa yang kita terangkan tadi. Jadi apa yang dia buat, dia cari orang yang sanggup untuk berkahwin dengan isteri dia, tapi lepas itu orang itu kena menceraikan isteri dia supaya dia dapat berkahwin pula dengan isteri yang dia telah ceraikan dengan talak 3. Jadi di sisi ulama yang berpegang dengan konsep saddu zara'i, maka jika dia melarang perkahwinan Cina buta itu, dipanggil nikah al-muhallil, nikah dengan tujuan untuk sekadar membolehkan suami yang menceraikan talak 3 itu berkahwin semula dengan isterinya. Kemudian jual beli yang dianggap boleh membawa kepada riba. Sebab itulah ada misalnya bai'ul inah, satu orang dia jual kepada satu orang yang lain satu barang dengan harga katakan RM1,000. Jadi setelah orang tu beli daripada dia, orang tu jual semula kepada dia dengan harga RM1,500, tapi boleh bayar 3 kali misalnya. Boleh bayar 500, 500, 500. Jadi kalau tengok pada asalnya tak ada masalah kerana jual beli. Jadi orang itu berhak untuk menjual barang itu dengan harga RM1,000. Dan setelah berpindah milik, maka pemilik baru juga sebagai orang yang memiliki barang berhak untuk menjual kepada orang lain, termasuk kepada orang yang menjualkan kepada dia, dan pada harga yang dipersetujui. Lebih rendahkah, samakah, atau lebih tinggikah, itu terpulang, willing buyer, willing seller. Tapi di sisi sebahagian para ulama, dia melihat daripada sudut saddu zara'i. Dia kata ini sepertinya adalah jalan untuk menghasilkan apa yang terhasil dalam transaksi riba. Dalam transaksi riba, satu orang yang memerlukan duit, kita bagi pinjam dia RM1,000, tapi dengan syarat dia kena bayar kepada kita, boleh bayar installment 3 kali, tapi the total of dia punya payment kenalah lebih daripada jumlah yang beri hutang, iaitu dia bagi hutang RM1,000, dia minta bayaran RM1,500. Jadi yang itu jelas haram, itu jelas riba, tapi yang ini jual beli. Kat situlah berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ulama, yang melihat kepada form, melihat kepada zahir transaksi, tak ada masalah. Tapi yang melihat kepada the end result, itu kata saddu zara'i, dia kata ini jalan kepada riba. Instead kamu bagi pinjam kepada dia RM1,000, kamu beli barang dia dengan harga RM1,000. Tapi sudah ada arrangement, sudah ada persetujuan bahawa setelah kamu beli barang dia dengan harga RM1,000, nanti dia akan jual, dia akan beli semula daripada kamu dengan harga RM1,500. Jadi kamu dah dapat ekstra RM500. Walaupun on the pretext of jual beli, tapi ini sebenarnya zariah kepada riba. Jadi ulama yang melihat daripada sudut tersebut, maka mereka itu mengharamkan bai'ul inah, sementara ulama yang melihat kepada zahir transaksi jual beli dan juga prinsip-prinsip asas umum jual beli, mereka membenarkan. Jadi secara ringkas kita kata ulama khilaf di dalam menerima saddu zara'i sebagai sumber hukum. Kalau yang pertama yang memang perbuatan itu haram, itu tidak ada khilaf lah. Misalnya minum arak boleh membawa kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Selepas dia minum arak, dia boleh bunuh orang, dia boleh berzina, dia boleh merosakkan harta benda dan sebagainya. Itu tidak ada khilaf kerana memang perbuatan itu sendiri diharamkan. Tetapi yang jenis yang kita kata perbuatan itu asalnya halal, tapi kemungkinan akan membawa kepada yang haram, maka adakah itu diharamkan juga atau tidak? Jadi khilaf. Ulama-ulama Hambali dan Maliki mengatakan kalau perbuatan yang halal itu kemungkinan besar most probably akan membawa kepada natijah yang haram, maka perbuatan yang halal itu dilarang. Kemudian ulama-ulama
mazhab Syafi'i, demikian juga ulama dalam mazhab Zahiri, mereka melihat kepada hukum zahir daripada perbuatan tersebut, kerana niat manusia ni adalah satu benda yang dalam hati. Ya, kamu kata niat dia adalah untuk menghasilkan riba, sedangkan niat itu dalam hati. Kita tak boleh nak korek apa yang ada dalam hati orang. So kita judge based on yang zahirnya jual beli sah, dan berpindah milik, dan jadi pemilik boleh jual kepada sesiapa yang lain, termasuk kepada penjual asal, ya, misalnya dalam isu bai'ul inah. Jadi di sisi mereka, perbuatan yang halal itu tidak dilarang atas dasar alasan saddu zara'i tadi. Kerana sudut pandangan mereka, perbuatan yang halal tidak jadi haram semata-mata kerana ada kemungkinan boleh membawa kepada kerosakan. Sementara yang golongan yang pertama, mereka itu berpegang bahawa oleh kerana saddu zara'i ini adalah satu sumber daripada sumber hukum yang diambil kira, maka bila-bila satu perbuatan itu boleh membawa kepada kerosakan, most probability akan membawa kepada kerosakan, maka perbuatan yang asalnya halal itu dilarang. Jadi ini sumber hukum yang mukhtalaf fihi, yang ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi apapun untuk pengetahuan kita, selain daripada Quran dan Sunnah, ada ulama yang berpegang kepada saddu zara'i, dan mereka mengambil contoh-contoh yang banyak untuk memperkuatkan pegangan mereka. Misalnya haramnya bersunyi-sunyian dengan lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Asalnya tak ada masalah, duduk saja. Satu bilik kita just duduk, sembang-sembang saja, tapi boleh membawa kepada perzinaan. Demikian juga diharamkan akad nikah walaupun belum bersama ketika tempoh iddah. Jadi kerana once dah nikah, itu mungkin boleh akan membawa kepada suami isteri itu bersama, sedangkan iddah dengan suami yang dahulu belum habis lagi. Demikian juga dilarang seorang hakim misalnya menerima hadiah daripada orang yang sepatutnya tak biasa bagi hadiah lah. Kalau anak dia bagi hadiah birthday pada ayah, isteri bagi hadiah pada suami, itu biasa. Ni orang yang biasanya tak akan bagi hadiah, tiba-tiba bagi hadiah. Asalnya terima hadiah tak ada masalah, tapi kenapa dilarang? Kerana posisi dia sebagai judge, sebagai qadi, itu membawa kemungkinan bahawa hadiah itu adalah salah satu bentuk rasuah, prepaid rasuah, ambil hati dia dahulu supaya senang. Dan bahkan ada sebahagian ulama juga, kan asalnya salah satu sebab kenapa seorang itu boleh mewarisi daripada orang lain selain daripada pertalian darah adalah pertalian perkahwinan. Bila seorang isteri dicerai tolak bain, sudah tidak ada ikatan perkahwinan lagi. Bila tidak ada ikatan perkahwinan, mana tidak boleh mewarisi. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan orang ini dia ceraikan isteri dia tolak bain pada masa dia maradul maut, pada masa dia sakit nak meninggal dunia, itu menunjukkan bahawa dia sengaja nak menghalang isteri dia daripada mewarisi. Jadi kalau begitu tetap dibenarkan. Jadi para ulama yang tak bersetuju kata ke mana boleh begitu. Sebab ini kalau tidak ada sebab, tidak ada musabab. Salah satu sebab pewarisan adalah zaujiyah, hubungan suami isteri. Dengan tolak bain tidak kisahlah masa maradul maut atau tidak maradul maut, maka sudah tidak ada zaujiyah lagi. Macam mana kamu boleh beri pewarisan kepada orang yang tidak ada sebab pewarisan? Dan sebagainya, misalnya dilarang meminang atas pinangan orang lain, tawar-menawar di atas belian orang lain. Asalnya boleh saja, dia bukan isteri orang, baru dipinang. Ini basis tawar-menawar, bukan sudah berpindah milik. Tapi kenapa? Kerana ia boleh membawa kepada pergaduhan. Awak tu marah kerana kamu meminang tunang dia. Oh, ni marah kerana kamu pergi bargain dengan satu barang yang dia sedang nak beli. Maka dilarang perkara-perkara ini yang asalnya adalah perkara-perkara yang halal. Jadi kita lihat walaupun ada khilaf
di kalangan para ulama, namun sekiranya mereka melihat secara pasti kepada penghujung kepada sesuatu perbuatan, kita bagi ma'alatul af'al, natijah daripada perbuatan-perbuatan, maka itu akan diharamkan, ya, berdasarkan kaedah saddu zara'i. Tapi kita faham bahawa sumber hukum ini sebenarnya lebih luas daripada sekadar Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum utama, tapi ada lagi sumber-sumber hukum yang lain. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum.